بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan juga peluang untuk kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ini, yang serba indah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli jawatankuasa masjid dan juga pegawai masjid yang sudi menjemput saya. Mudah-mudahan ganjaran yang tidak terhingga Allah akan memberikan kepada sesiapa yang mengajak manusia yang melakukan kebaikan. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan lagi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun dan melakukan amal ibadah dan juga untuk menambahkan ilmu pengetahuan semata-mata untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan alhamdulillah kita akan sambung lagi hadis yang seterusnya. Kalau tak silap saya hadis yang keempat. Hadis yang lalu kita membicarakan tentang rukun-rukun Islam. Dan insya-Allah pada malam ini karangan hadis Imam Nawawi yang membicarakan tentang hadis yang keempat, yaitu hadis yang berbunyi daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Ayah-ayah, abang-abang, mak-mak dan juga kakak-kakak serta adik-adik semua, hadis ini menceritakan mengenai bagaimanakah terciptanya manusia. Nak membicarakan bagaimanakah kejadian manusia yang sebenarnya dan juga mengenai perkara-perkara yang telah Allah tetapkan kepada setiap manusia. Baiklah, kita dengar maksud dia. Maksudnya berbunyi, sesungguhnya dikumpulkan ataupun terciptanya setiap insan di dalam rahim ibu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk sperma. Kemudian menjadi alaqah, iaitu segumpal darah dalam masa 40 hari juga. Kemudian menjadi mudrah, segumpal daging, mula segumpal darah, kemudian menjadilah segumpal daging dalam masa 40 hari juga. Kemudian diutuskan malaikat untuk meniupkan roh. Yang pertama 40 hari,
iaitu nutfah, ayak mani yang duduk dalam rahim ibu, rahim mana-mana wanita. Lepas dah 40 hari dia akan bertukar menjadi segumpal darah dalam masa 40 hari juga. Kemudian selepas lagi 40 hari dia akan jadi seketul daging. Dalam 40 hari, 40 hari, 40 hari, jumlah semua 120 hari. 120 hari dibahagikan kepada 30 hari sebulan, maknanya masuk bulan yang keempat. Ni hadis yang sahih ni, daripada riwayat muttafaqun alaih, iaitu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bermakna hadis ni adalah hadis yang sahih. Manusia ni akan tertulis catatan dia apabila Allah tetapkan dia berada dalam rahim ibu, iaitu pada 4 bulan di dalam rahim ibu, iaitu apabila telah terjadilah segumpal daging. Apabila seterusnya, kemudian diutuskan malaikat untuk meniupkan roh. Barulah Allah perintahkan malaikat. Allah perintahkan malaikat, wahai malaikatku, hamba-Ku sekian-sekian telah pun tercipta di dalam rahim seorang wanita, maka datanglah kamu dan tiupkanlah roh ke dalam tubuh, dalam nyawa tersebut ataupun dalam segetul daging tersebut. Lalu diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Allah perintahkan kepada malaikat ni, tulis 4 perkara kepada dia. Yang pertama tentang rezekinya. Allah dah tetapkan dah rezeki dia sejak 4 bulan lagi duduk dalam rahim ibu. Yang kemudian ajalnya, bilakah dia akan wafat, akan mati, akan mangkat, dah tulis dah. Kemudian amal perbuatannya, sama ada sengsara, sama ada bahagia ataupun derita. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ada seseorang antara kamu mengerjakan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan syurga kecuali sehasta sahaja. Nah, dalam hadis ni nak membicarakan bahawa siapa yang Allah tetapkan kepadanya ahli syurga, maka mudah semasa dia hidup dia akan buat amal ibadat, jalan menuju ke syurga. Kemudian maka dahulunya atasnya takdir Allah, lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka hingga masuk ke dalamnya. Maknanya kalaulah dia juga sebahagian daripada ahli neraka, maka dia akan usaha jalan untuk Allah tak buka pintu hidayah ataupun pintu sebagainya. Ada seseorang antara kamu mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Maka dahululah ketentuan Allah, lalu dia melakukan perbuatan ahli syurga, dia pun masuk ke dalam syurga. Maknanya hadis ini membicarakan tentang ketetapan yang Allah dah tetap dah, yang Allah dah pastikan kepada setiap orang yang bernyawa. Yang pertama mengenai rezeki dia. Yang pertama mengenai rezeki dia. Sebab itulah manusia ni, sesiapa yang mengaji kitab tasawuf, dia akan membicarakan sesungguhnya orang yang mengejar dunia ataupun mengejar rezeki Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda-tanda orang yang tertipu. Dan orang yang menyintai dunia, maka itu tanda-tanda orang yang sebahagian daripada, kalau kita katalah dari segi manusia ni, tanda-tanda menyintai, itu orang yang menyintai dunia ialah orang yang seolah-olah talam dua muka. Sebab apa? Yang dikatakan menyintai dunia tersebut, dia hanya membicarakan tentang dunia semata. Maknanya manusia ni
jika setiap hari ataupun setiap waktu membicarakan tentang dunia, bahawa ketahuilah itulah tanda-tanda orang yang menyintai dunia. Duk bicara pasal apa? Oh, tengok rumah dia cantik lah, besar sungguh. Aku masuk dalam rumah dia dengan ada kolam dan sebagainya. Kemudian tengok pula, aku tengok Masya Allah, kereta dia sampai berderet depan rumah. Satu ketika di kalangan ahli sufi, wanita-wanita di kalangan ahli sufi membicarakan kita, teruklah dunia ni, pi tang mana pun macam tu lah juga, takkan puas hati. Yang seorang ni pula kata, aku ni duduk di rumah pun, tengok di rumah pun tak ada apa pun nak boleh makan. Membicarakan tentang hinanya dunia. Kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Dia mengatakan, walaupun kamu membicarakan tentang hinanya dunia ini, tentang banyaknya tipu daya dunia, tetapi itulah tanda-tanda kamu juga menyintai dunia. Itu dia. Kita duk bicara, anak aku yang pertama yang sulung boleh kerja doktor dah. Yang kedua masuk USIM, yang ketiga UIA, yang keempat macam ni. Kalaulah mengikut kata-kata Rabi'atul Adawiyah, orang yang membicarakan tentang hinanya dunia ni pun dah dia kena tempelak dah. Apatah lagi yang membicarakan tentang keindahan dan juga kemewahan dunia. Duk bicara kata, akulah nak beli kereta nu, nak beli rumah tang ni, nak tak cukup lagi rumah, nak beli tambah lagi, tak cukup lagi kereta, nak beli lagi. Usaha tentang dunia. Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya itu adalah orang yang kena tipu dengan dunia. Dalam hadis Rasulullah meriwayatkan menceritakan bagaimanakah dunia ini. Dunia ini ibarat seorang wanita yang sangat tua. Dunia ni ibarat seorang wanita yang sangat tua, dengan rambutnya telah pun beruban, dengan mukanya, dengan kulitnya dah pun berkedak dah, dan sehingga akan berjalan pun dalam keadaan orang tua guna tongkat, pelan-pelan langkah kaki. Itulah ibarat dunia dalam hadis Rasulullah. Tetapi manusia tak nampak. Ya Allah, mereka ni nak kereta Ferrari lah, Volvo lah, BMW lah, Mercedes lah. Kita rasa teringin kalau boleh. Oh, bukan dia. Yang tu tak apa lagi. Tapi dalam hadis-hadis yang lain, yang lebih kita takut, jika kita berkawan dengan seorang lelaki kerana kita tahu bahawa dia adalah orang yang kaya, maka hilanglah separuh daripada iman dia. Bahaya. Kalau kita kawan dengan mana-mana orang yang kita tahu dia kaya dan dia seorang yang pemurah, kita seronok kalau kita kawan dengan dia. Kita tahu dah saat lagi adalah benda yang kita boleh dapat manfaat daripada dia. Kalaulah kita kawan dengan dia, begitulah juga para pemimpin, orang yang ada kuasa. Kita cuba untuk mendampinginya semata-mata untuk mendapat habuan dunia, hilang separuh daripada iman kita. Hilang separuh iman. Hak tu Rasulullah yang beritahu, bukan saya yang beritahu. Rasulullah beritahu, jika kita berkawan, cuba rapat kepada ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli kenamaan semata-mata untuk dunia, ataupun orang yang kaya semata-mata kita dapat kebaikan kepentingan daripada dia, hilang separuh iman kita kerana dia melupakan diri kita tentang akhirat. Dia gunakan dunia, harta benda dan sebagainya untuk melupakan diri kita tentang akhirat. Dia bicara bab dunia.
Yang pertama tentang rezeki dia. Sebab itulah sebahagian para alim ulama, ahli sufi, mereka tak rasa gelisah walaupun sikit rezeki yang mereka dapat. Kenapa? Mereka mengatakan sesungguhnya rezeki ni Allah dah tetapkan dah. Tetapi syurga adalah satu keperluan untuk kita berusaha. Kalau kita tak usaha, hilanglah syurga tersebut. Rezeki Allah dah tetap dah. Sehinggalah satu masa malaikat yang ditugaskan dalam hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah melihat kepada manusia ni sebanyak 360 kali dalam masa satu hari. Cuba kita bayangkan, 360 kali Allah melihat kepada seluruh hamba-hamba dia dalam masa satu hari, 24 jam, 360 kali. Dan tugas malaikat Israel, mula-mula malaikat Mikail. Malaikat Mikail ni yang diutuskan, yang tugasnya ialah untuk memberikan rezeki kepada manusia. Setiap detik dia akan naik pergi tengok di Lauh Mahfuz dalam buku catatan yang Allah dah tetapkan tersebut. Hari ni je ni nak makan apa? Hari ni je nak dapat rezeki banyak mana? Bila dapat tersebut, malaikat mai tengok. Saat lagi dia pergi masuk kedai. Masuk kedai tersebut, tengok 20 jenis hidangan. Ada 20 jenis, pilih saja nak makan yang mana satu. Tetapi dalam buku catatan tu dah tulis dah, hari ni waktu sekian-sekian dia makan telur masin dengan ayam goreng. Contoh. Walaupun dia nampak punya banyak 20 jenis yang ada atas meja tersebut, dah tertulis dalam buku catatan tersebut bahawa dia akan makan telur masin dengan ikan goreng atau ayam goreng, maka dia akan pilih ayam goreng dengan telur masin. Tu dia malaikat Mikail. Tugas dia tengok-tengok sampailah satu hari. Tengok-tengok, tak ada dalam buku, habis. Dalam buku dia ni habis dah. Dia turun pergi tengok orang tersebut. Bila-bila dia turun saja, sampai saja tengok-tengok orang ramai dalam rumah. Oh, rupa-rupanya dah meninggal dah. Habis dah rezeki dah. Di buku catatan tu dah habis dah. Malaikat Mikail tengok-tengok dah habis dah. Oh, rupa-rupanya orang ramai. Tugas pula, datanglah pula malaikat Israel. Malaikat Israel lah tugas dia untuk mencabut nyawa. Sebab itulah setengah manusia yang berusaha untuk mengejar dunia, dia merasakan dunia inilah tempatnya untuk bersukaria, sudah tentulah dia akan kurang dari segi amalan untuk akhirat dia. Orang miskin cara orang miskin, orang kaya cara orang kaya. Orang miskin usahalah nak bagi jadi kaya, tak kaya-kaya juga sebab Allah dah tetap dah. Usahalah daripada bangkit daripada pagi tu sampai nak tidur, usaha. Tapi Allah dah tetap dah. Hang macam mana hang kerja pun, aku hari ni bagi kat hang sehari 50 ya. Hang tunggulah jadi driver taksi. Kalau Allah tetapkan waktu tu 30 ringgit sehari, hari ni 30 lah yang hang dapat. Allah dah tetap dah. Walaupun hang tunggu daripada subuh sampailah pukul 10 malam, sampai tak semayang, tak ada nak semayang, tunggu orang, takut kalau aku pergi semayang tak lagi ada orang lain ambil pula pelanggan aku. Sampai terus tu. Itu orang yang susah. Orang yang kaya pun tak dan buat amal ibadat pula. Sebab apa? Tak dan sibuk nak nak syarat. Saat nu nak pergi tengok tapak nu, yang ni nak pergi tengok dalam akaun, nanti orang telefon, ni nak tolong buat projek ni, nak minta duit lah yang nu lah orang nu. Tak dan juga buat amal ibadat. Tu yang dikatakan masing-masing ujian. Orang miskin dengan cara usaha sampai tak ada ibadat. Orang kaya disibukkan dengan dunia sampai juga tak ada melakukan amal ibadat. Yang pertama rezeki, yang kedua tentang ajal dia. Seterusnya mengenai amalan dia. Yang ni yang menimbulkan masalah.
tanda-tanda orang itu nak sebahagian daripada ahli syurga menurut kata para alim ulama ialah dia berusaha untuk melakukan kebaikan. Tanda-tanda Allah bukakan hatinya untuk mendapat syurga ialah Allah bukakan pintu hati dia untuk melakukan amal kebaikan. Alhamdulillah pada malam ni Allah pilih kita. Bagaimana dengan orang lain yang berada di luar sana yang masih berusaha dengan dunia mereka? Allah pilih kita, alhamdulillah. Bagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam riwayat yang lain, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada dua beza perkataan. Satu perkataan yaltamis, riwayat yang kedua, riwayat yang pertama mengatakan jabtari. Walaupun banyak lagi riwayat yang lain mengatakan sesiapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalan kepada dia untuk menuju ke syurga. Tu jaminan daripada Rasulullah. Bukan kita, bukan saya yang kata ni. Nak menceritakan bahawa Rasulullah kata tanda-tanda orang tu adalah ahli syurga, orang yang baik, Allah bukakan jalan, Allah bukakan pintu hati dia untuk menuju ke syurga ialah dengan dia menuntut ilmu. Tu syarat utama untuk nak masuk syurga ialah tuntut ilmu. Sudah. Kemudian amalan, barulah mai amal ibadat. Kalaulah tak tuntut ilmu, manalah nak tahu bagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, contoh. Sesiapa yang membaca surah Al-Qadr, iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr, pada waktu malamnya. Ni waktu malam ni, contoh ni. Walaupun sekali dia baca, man qara'a, sesiapa yang baca surah Al-Qadr fi lailatin, siapa yang baca surah Lailatul Qadar pada waktu malam, Allah mengatakan sesungguhnya aku ampunkan segala dosa-dosa dia. Tu dia. Ni yang kita duk main mengaji ni mata-mata untuk apa? Untuk kita dapat sesuatu benda yang baru untuk kita amal. Allah akan mengatakan sesungguhnya istaghfartu lahu, aku akan ampunkan dosa dia. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya aku perintahkan kepada malaikat, di mana ada malaikat yang aku tetapkan untuk memohon ampun kepada orang tersebut sejak daripada dia habis baca surah Al-Qadr tersebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampailah subuh pagi duk mohon ampun, ya Allah ampunkanlah kepada orang ni, ya Allah ampunkanlah kepada orang ni, sampailah naik matahari baca surah inna anzalnahu fi lailatul qadr, walaupun sekali. Kalaulah ditakdirkan dia mati malam tersebut, kalaulah ditakdirkan dia mati, Allah mengatakan aku berikan cahaya kepadanya sehinggalah dia boleh nampak menuju ke syurga. Dia baca sekali je surah inna anzalnahu fi lailatul qadr, betul lah siapa yang boleh beramal. Saat lagi sambil tak pun lah ni nak baca sambil duk dengar pun boleh baca sambil. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita sampailah naik matahari. Kalaulah ditakdirkan dia mati juga pada malam ni, Allah mengatakan dalam hadis tersebut, dia akan diberikan ganjaran pahala yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Apabila ditimbangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
nanti apabila dia akan dibangkitkan, dia mati nanti, apabila dibangkitkan hanya ucapan la ilaha illallah sahaja. Hanya dia akan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampailah berlakunya kiamat, dia duduk dalam kubur nanti pun. Itu dia. Allah nak berikan ganjaran kepada sesiapa yang baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Walaupun hadis disebut adalah hadis yang dhaif, tetapi untuk fadailul a'mal, untuk melakukan amal kebaikan, maka para alim ulama mengatakan hukumnya boleh beramal. Hadis yang dhaif lebih baik daripada kata-kata pendapat mana-mana para alim ulama ataupun ijtihad para alim ulama. Hadis yang dhaif lebih baik daripada kata-kata orang kata, hang buatlah macam ni, macam ni, macam ni. Itu pendapat dia. Tetapi hadis yang dhaif lebih baik daripada itu lagi untuk kita amalkan. Itu dia. Allah nak berikan, dan Allah berikan ganjaran apabila dibangkitkan nanti tak sama ataupun lebih daripada orang lain. Tak ada orang yang akan lebih baik daripada dia. Subhanallah. Baca sekali saja surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Walaupun adalah banyak lagi surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr saja, kalau saya nak cerita, ada lebih kurang 30 kelebihan. 30 kelebihan. Itu dia. Surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr saja ada 30 sampai 30 kelebihan yang membicarakan tentang surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr saja. Jadi Allah bukakan pintu kita, Allah bukakan ruang. Allah mengatakan inilah sebahagian daripada ahli syurga, maka dia akan berusaha untuk menjadi sebahagian daripada ahli syurga. Tetapi jika seseorang tersebut yang Allah tetapkan kepada dia menjadi daripada ahli neraka, maka dia akan rasa susah nak buat ibadat. Dia akan rasa payah nak main masjid. Dia akan rasa susah nak menuntut ilmu. Dia rasa susah, segala-galanya susah. Sebab apa? Itu Allah nak berikan kepada seseorang tersebut tanda-tanda orang yang nak masuk ke dalam neraka. Walaupun saya dah pernah ceritakan bagaimana setiap manusia yang berada di atas muka bumi ini, dalam syurga nanti pun ada dah tertulis namanya di pintu gerbang, dan di dalam neraka nanti pun ada dah tertulis nama masing-masing dah. Kalaulah ahli syurga, malaikat bawa dia pergi depan pintu neraka, tengok-tengok nama dia. Wih, terkejut dia terus. Dia kata, macam mana aku boleh masuk dalam, macam mana nama aku duk ada atas neraka ni, di pintu neraka ni? Malaikat kata, itulah dulu semasa hang di dunia dulu, hang guna akal hang. Hang guna akal hang mengatakan bahawa sesungguhnya, tu saya bahasa kita lah. Kita ni guna akal kita, maka malaikat kata disebabkan di dunia dulu kamu gunakan akal kamu untuk beribadah kepada Allah, maka hari ini neraka tersebut bukanlah milik kamu. Terpadamlah nama di pintu gerbang tersebut. Maka malaikat pun bawa masuk ke dalam syurga. Adapun ahli syurga, ahli neraka, apabila dibawakan, maka malaikat pun peganglah ahli neraka ni, pergi tunjuk tengok, bawa ke syurga. Dia tengok-tengok di pintu gerbang tersebut ada nama dia. Dia kata, aku nak masuk dalam syurga tu, nama aku tu ada. Malaikat kata, dulu hang tak guna akal hang, dulu hang akal hang tak mana. Dulu akal hang tak mau guna, hang tak mau guna, hang tak mau percaya pada Allah Ta'ala, hang tak mau amal ibadat kepada Allah Ta'ala, maka hang tak layak masuk dalam syurga. Maka padamlah nama dia, dia hamban masuk dalam neraka. Setiap orang akan ada masing-masing tempat dalam syurga nanti dan juga dalam neraka. Cuma amal ibadah lah yang akan penentu. Kalaulah Allah bukakan pintu hati dia untuk ke arah ahli syurga, maka mudahlah untuk melakukan amal ibadat. Kalaulah diri kita ni rasa susah nak buat ibadat pada waktu malam, taulah
pada waktu siangnya kita ni ada banyak dosa ataupun lalai dengan Allah Ta'ala. Tu Imam Ibn Taymiyah mengatakan, Ibn Al-Qayyim, kalau tak silap saya Ibn Qayyim Al-Jauzi, dia mengatakan sesungguhnya ketahuilah, jika kita susah nak melakukan amal ibadat pada waktu malam, ketahuilah bahawa sesungguhnya pada waktu siangnya banyaknya dosa kita pada Allah Ta'ala. Kalaulah rasa susah nak buat pada waktu siang melakukan amal ibadat, maka ketahuilah sesungguhnya pada waktu malam kita tu ada banyak dosa. Itu dia. Jangan duk rasa susah nak buat amal ibadat ni pasal banyak dosa. Bila rasa banyak dosa ni, syaitan duk ganggu, syaitan dah kontrol hati, rasa lagi payah nak buat amal ibadat. Nak sembahyang pun nak tunggu sampai nak habis waktu baru nak boleh sembahyang. Tu pun puas lawan nak boleh sembahyang. Tu tanda-tanda dosa yang melekat pada hati. Sebab itulah kena banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kepada tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebahagian daripada kita katakan mengenai amalan-amalan yang sama ada boleh masuk ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Sebelum tu kita membincangkan mengenai bagaimananya terciptanya manusia. Manusia ini tercipta dari antara pencampuran antara lelaki dan juga perempuan, iaitu ayak mani lelaki bercampur dengan orang perempuan, maka akan terbentuklah disebutkan nutfah. Bagaimana Allah rakamkan, yakhruju mimma imahin, iaitu manusia ini diciptakan daripada ayak yang hina. Dan juga yakhruju mimma indafi', daripada air yang terpancut. Ayak mani ni dia bukan keluar dengan saja-saja. Dia hanya akan keluar apabila kita ada nafsu semata-mata. Bila kita ada nafsu, barulah dia akan keluar. Mimma indafi', daripada air yang terpancut. Tu baru nak boleh. Allah dah beritahu dah. Kemudian daripada manakah orang lelaki tersebut? Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Pendapat para alim ulama mengatakan sesungguhnya ayak mani ni orang lelaki terhasil daripada tulang belakang dia. Ayak mani ni tercipta hasil daripada tulang belakang. Dia ambil daripada sel-sel dalam tulang belakang. Wat tara'ib, bagi orang perempuan pula ialah di antara punggung dia. Punggung dia yang akan menghasilkan ayak mani dia. Itu dia. Itu sebahagian daripada yang Allah mengatakan dalam Al-Quran dan manusia mengkaji. Kemudian pula datang pula bagaimana pula terhasilnya susu. Bincang pula bab susu. Macam mana terhasilnya susu? Susu ni tercipta daripada min damin wa min farsin wa damin, di antara darah dan juga taib. Di antara darah dengan taib barulah terhasilnya susu. Min damin wa farsin. Tu dia macam mana kita nak kaji macam mana, tapi Allah dah beritahu dalam Quran dah. Susu ni terhasil daripada apa? Di antara darah dengan taib nak terhasilnya susu. Para alim ulama dulu mereka membincangkan fiqhul iftiradi, fiqh andaian, hukum andaian. Apa hukum kalaulah seseorang wanita yang tidak berkahwin menyusukan anak, menyusukan budak-budak ataupun bayi, adakah dikira ibu susuan? Tu dia. Ada dalam kitab fiqh dah tu. Ulama zaman dulu tu, kurun ke-300 dah fikir dah. Dah fikir siap dah, bagi jawapan siap dah untuk kita ni. Kalaulah orang perempuan yang tak kahwin
menyusukan budak-budak kurang yang berumur kurang daripada 2 tahun, adakah dikira anak susuan? Walaupun dia tak kahwin, tak ada apa-apa. Persoalan lagi, macam mana pula kalau orang lelaki yang menyusukan, adakah juga dikira anak susu? Ada dalam kitab fiqh. Ya Allah, kita duk fikir, masa duk mengaji dulu kata ada kan benda ni boleh jadi ni mustahil. Sebabnya susu akan terjadi apabila mana-mana wanita ni mengandung. Lepas mengandung lah barulah nak ada susu. Oh, rupa-rupanya zaman sekarang di Siam tu punyalah banyak adanya ubat-ubat yang boleh merangsang payudara membesar menghasilkan susu. Ini dia hukum. Ada, saya ada kawan-kawan saya yang ada di Mesir telefon, ni kami nak tanya masalah ni, buat pasal apa? Kalau orang perempuan yang tak kahwin menyusukan, apa hukum dia? Kata lah, dalam kitab fiqh ada lama dah bincang masalah ni. Kata ulama dulu-dulu ni, subhanallah, tu yang dikatakan mereka ni sebahagian daripada wali-wali kekasih Allah. Mereka dah nampak dah apa yang akan berlaku satu hari nanti. Dah nampak dah apa yang akan berlaku satu hari nanti. Apa hukumnya? Kalau orang perempuan walaupun dia tak kahwin, tetap dikira anak susu dia. Tu dia. Tu bincang siap dah dalam kitab-kitab fiqh yang lama. Kitab iftiradi macam-macam lagi. Kalaulah mana-mana orang yang tumbuh tangan satu lagi, adakah wajib juga ambil wuduk? Tu dia bincang masalah yang akan datang. Kita tak tahu, boleh jadi 5 tahun lagi ke 10 tahun lagi ke. Ada orang yang dilahirkan di mana kaki dia tumbuh tambah satu lagi dan tangan pun tambah satu lagi. Tu dia. Sebab apa? Mengikut doktor kata apa? Doktor kata ni adalah cebisan lebihan daging. Tapi terbentuk juga tangan satu lagi ataupun kaki satu lagi, adakah wajib juga kena ambil wuduk? Tu dia bincang saya dah dalam kitab fiqh. Disebutkan fiqhul iftiradi. Dan Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya kamu tidak boleh menuduh mana-mana wanita yang mengandung walaupun selepas kewafatan suaminya, melainkan selepas daripada 4 tahun 1 lahzah. Maknanya orang perempuan ni boleh mengandung selama 4 tahun. Kalau kita fikir logik akal, ada dah kat zaman lah. Sebab apa? Kalau pergi tanya doktor, mana-mana doktor pakar seluruh dunia, mereka mengatakan mana-mana wanita yang mengandung sampai 12 bulan wajib kena bedah. Kenapa? Takut bayi tersebut membesar di dalam perut sampai tak boleh nak keluar. Tak lebih dah 12 bulan. Itu pendapat doktor. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh melebihi 4 tahun. Tu nak tuduh mana-mana orang. Kalau macam contohlah kita tengok mana-mana orang dalam kampung tu, tengok-tengok dia mengandung, tengok-tengok 2 tahun selepas laki dia mati, lepas tu masih lagi dalam keadaan mengandung. Kita kata je ni mesti ni pergi buat dengan siapa-siapa ni. Hukumnya haram, berdosa kita tuduh dia tanpa kita ada bukti. Kita nampak sungguh-sungguh dia pergi buat dengan siapa-siapa. Tak boleh. Bahkan sehinggalah, wallahualam pernah berlaku atau tidak, tetapi para alim ulama mengatakan tak boleh tuduh mana-mana wanita selagi mana kita tak nampak sungguh-sungguh dia melakukan hubungan. Walaupun dia mengandung, maka hukumnya haram kita tuduh dia. Mungkin boleh jadi, contoh ni, ulama bagi contoh ni, boleh jadi dia pakai kain tola di mana kain tola tersebut adanya sperma ayak mani lelaki.
Dia pakai kentola tersebut. Pakai kentola, tengok-tengok 2-3 bulan mengandung. Sampai terah tu. Maknanya tak boleh tuduh langsung, kecuali kena ada bukti. Kita ada orang tengok, oh, saat lelaki ni mai ataupun jam dah mai malam Jumaat, saat lagi ada orang lelaki masuk rumah dia. Tu kira lain lah. Orang kampung duk tengok macam tu tak apa. Tapi kita duk tahu dia ni bagus, duk kerja pun elok, duk main mengaji, contohlah contoh. Lepas tu kalaulah dia mengandung, selepas saja suami dia mati, walaupun 3 tahun, tak boleh tuduh dia melakukan hubungan dengan mana-mana lelaki. Dia susah, sebenarnya susah nak menyabitkan seseorang tersebut melakukan hubungan yang terlarang. Dan undang-undang yang terbaru akan mula dipakai kalau tak silap saya insya-Allah pada tahun 2014 pada bulan 3 insya-Allah. Undang-undang enactment baru 2013, undang-undang kanun jenayah dan sebagainya, Medina Negeri Kedah. Ada 6 perkara jika dilakukan boleh dikenakan sehingga sebatan 6 kali. Yang tu yang terbaru yang dibincangkan. Dan kami di Pejabat Agama tak diberikan lagi senarai mengenai seksyen-seksyen yang baru. Sekarang ni seksyen yang 9 yang berada di luar pamphlet atau banner tu, lepas ni kena buang lah, kena tukar. Seksyen yang 9 adalah ajaran sesat ataupun ajaran salah. Yang ada di luar kan, yang di belakang tu, yang pihak masjid buat tu, banner tu, akan kena tukar lah. Dia duduk dalam seksyen lain lah. Seksyen khalwat dengan ni duduk dalam seksyen lain lah. Yang ada sekarang ni telah pun ditukar. Seksyen yang ke-9 ialah ajaran salah. Saya minggu lepas balik kursus bahagian tu lah, bahagian mengenai enactment yang baru tu. Jadi insya-Allah pada tahun hadapan akan diwartakan enactment yang baru. Lagilah berat tanggungan ataupun sebatan yang akan ataupun balasan yang akan dikenakan. Manusia ni, sebab itulah Allah menamakan dalam rahim ibu dinamakan nama Ar-Rahim. Rahim wanita dinamakan Rahim kenapa? Kerana dari dalam itulah manusia ini merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dinamakan Rahim. Allah memberikan rahmatnya. Allah peliharakan mana-mana bayi yang berada dalam perut wanita tersebut, dalam rahim tersebut, Allah sendiri yang pelihara. Bukanlah kita. Kita hanya usaha saja untuk jaga. Sebenarnya Allah lah yang memelihara bayi tersebut ataupun janin yang berada dalam rahim ibu. Di mana kalaulah nak membicarakan tentang rahim ibu, cukup besar ataupun cukup banyak manfaatnya di dari segi rahim ibu tersebut, di mana Allah menciptakan rahmatnya. Yang disebutkan rahmat Allah ni berada dalam rahim ibu. Manusia ini daripada kecil lagi dah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ni Allah dah beri rahmat dah sejak dari dalam bayi lagi, duduk dalam rahim ibu lagi. Tapi apabila manusia keluar, maka berlakulah kerosakan, kerana manusia lupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya rahmat Allah turunkan ini hanya 1% saja daripada 100%. 999 lagi Allah simpan dalam syurga nikmat nanti. Ya Allah turunkan rahmat kepada kita ni hanya baru 1% saja. Baki 99 lagi disimpankan oleh Allah dalam syurga nanti. Bertuahlah, berbahagialah kepada sesiapa yang menjadi ahli syurga. Mudah-mudahan Allah pilih kita pada malam ini, kita menjadi sebahagian daripada ahli syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni semua adalah sebahagian daripada ahli syurga. Okey, saya bukakan ruang persoalan insya-Allah. Jika ada soalan, ya.
Macam mana? Iman. Okey. Yang kita tak nampak yang berdosa. Wajib kita lakukan. Ya. Manusia sudah kita. Oh. Okey, manusia ni satu bersifat insani, bersifat kemanusiaan. Disebutkan fitrah. Fitrah manusia ada apa? Fitrah manusia teringin nak semua yang baik. Fitrah manusia. Fitrah manusia ni kalau tanya nak apa, semua nak baik. Kalau tengok perempuan, teringin nak perempuan yang cantik-cantik. Tu yang katakan fitrah manusia. Nampak yang cantik, semua berkenan. Tengok rumah ni cantik, dia pun teringin. Yang kedua, nafsu. Yang kedua ni ialah nafsu. Nafsu ini tugas dia ialah yang bertentangan dengan fitrah. Nafsu ni ialah bertentangan dengan fitrah. Dia nak hak mana yang dia suka, tak kira benda baik atau benda tak baik. Kalau dia rasa dia nak, hak tu lah dia nak. Tapi nafsu ni bagi pandangan dia ialah sesuatu benda yang boleh mengajakkan, menambahkan lagi kekuatan dia. Itu ni katakan nafsu tu. Kalaulah kita tengok-tengok dapat, contohlah kita driver taksi. Contoh driver taksi, tengok-tengok hari ni kita dapat 100, tapi nafsu kita akan nak bertambah lagi. Kalau boleh esok ni orang ramai lagi, nak dapat lagi, tambah lagi jadi 200. Contoh. Maksudnya katakan nafsu. Yang ketiga adalah syaitan. Syaitan ni walaupun ada ketikanya kita melihat semua yang digodakan tersebut adalah ke arah kejahatan ataupun keburukan, tetapi ada ketikanya syaitan bermain dengan kita dari arah kebaikan. Contoh dia apa dia? Contoh dia, kita nak bagi sedekah. Kita nak bagi sedekah, duit dalam paket kita, buka tengok dah dalam paket kita. Ni yang kita godaan syaitan ni. Ada duit RM1, ada duit RM5, ada duit RM10, ada duit RM20, ada duit RM50. Nak bagi RM1, rasa malu sangat. Kan? Nak bagi RM5, okey lah juga. Nak bagi RM10, okey lagi. Nak bagi RM20, lagi bagus. Kita pun tak apalah, aku bagi hari ni RM20. Lagipun aku jarang main masjid. Contoh hari Jumaat lah. Hari Jumaat tabung masjid. Tak apalah, aku bagi RM20. Lepas tu syaitan pun kacau, kata kita pun nak bubuh dalam tabung tu, kadang-kadang terasa orang kiri dengan kanan duk tengok kita. Orang kiri dengan kanan duk tengok. Jangan tengok nak bubuh banyak mana. Kadang-kadang sambil kita nak wuduk tu, dia tangan dia tubuh, kita pun duk tengok. Dia buh, Allah, buh RM2. Kawan ni pula sat lagi kita pun nak tengok jenis nak buh banyak mana. Bila kita buh katakanlah RM20, kita katakanlah kita buh RM20, kita rasa seronok. Kita rasa seronok. Hari ni aku boleh puas hati, boleh buh RM20. Syaitan pun duk kacau. Walaupun kita buat baik, syaitan pun duk kacau. Kata, puas hati. Depa nak tengok, aku nak tunjuk kat depa sikit. Contoh. Tu yang dikatakan syaitan. Syaitan ni dia akan guna apa cara sekalipun supaya untuk membatalkan amalan yang kita buat, kebaikan yang kita buat. Sebab itulah kalau kita terlintas mengatakan ini adalah daripada syaitan, ini adalah daripada nafsu, kita istighfar, disitulah gunanya iman. Iman ini datang daripada mana? Iman ni datang daripada dua benda. Yang pertama daripada ilmu. Iman ni akan datang yang pertama daripada ilmu, yang kedua daripada amalan. Orang saja duk sebut, aku pun beriman juga, tapi sembahyang tak jadi.
Itu yang dikatakan iman yang akan kontrol nafsu dan juga syaitan tersebut, mesti kena ada dua benda, iaitu dari segi ilmu dan juga amalan. Tak boleh lari. Adapun masalah ikhlas, ada setengah orang tanya kepada saya, Ustaz, saya nak bayar zakat, tapi saya rasa tak ikhlas. Saya kalau nak keluar zakat, saya rasa tak ikhlas. Tu macam mana kita nak jawab tu? Hang tak payah keluar zakat Hang tak ikhlas, hang tak dapat, bukan dapat pahala. Sebab Allah dah janji dah. Hang syarat kena ikhlas dulu baru boleh bagi, Allah nak bagi ganjaran pahala. Tak, dari segi hukum wajib kita kena keluarkan zakat walaupun tak ikhlas. Begitulah juga kita kena semayang walaupun tak ikhlas, walaupun tak khusyuk. Tak khusyuk pun wajib juga kena semayang. Nak tunggu kita, tak boleh, aku semayang pun tak khusyuk, aku tak mau semayang, aku nak semayang lah tapi tak khusyuk. Tak boleh, wajib juga kena buat walaupun tak khusyuk, walaupun tak ikhlas. Yang tu perkara yang kedua. Tetapi kewajipan wajib. Maknanya di sinilah berpuncanya ilmu dan juga amalan. Iman ni hanya akan terangkat hanya dengan adanya ilmu, dengan adanya amalan. Kalau tak ada yang ni, tak boleh. Sebab itulah bagaimana Allah rakamkan dalam surah Wal Asr, demi masa petang ataupun demi masa asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya Allah kata inna harfu taukid, sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, berada sentiasa dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa aminus salihat, melainkan orang yang beriman dan juga melakukan amal ibadah. Dua ni syarat utama wajib. Sebab itulah dikatakan iman ni hanya akan terangkat apabila adanya ilmu dan juga amal ibadah. Janganlah kita hanya menuntut ilmu sampai lupa nak beribadah ataupun lalai nak beribadah. Ada orang suka mengaji, ada orang jenis memang dia suka mengaji, tak mana tok guru dia pergi sedia, tapi amal ibadah kurang apa? Nak semayang pun payah. Allah, nak semayang fardu pun payah. Dia suka mengaji, dia seronok mengaji, dia syok. Dan janganlah kamu beribadah sampai tak mau mengaji. Bahaya juga. Jangan hanya kita nak beribadah, nak semayang, nak puasa, tapi tak mau pergi mengaji. Tak boleh. Dia kena dua-dua sekali. Sebab itu saya katakan iman ini yang nak kontrol sama ada nafsu ataupun syaitan dan sebagainya bermula daripada ilmu, yang kedua bermulanya daripada amalan. Yang itu adalah kewajipan. Sama ada ikhlas ataupun tidak, yang itu kita pohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima, kerana kita tahu hati kita ni bukannya senang. Imam Malik rahimahullahu taala anhu warḍah, dia mengatakan sesungguhnya aku kontrol nafsu aku, Imam Malik lah, sesungguhnya aku berjaya menguasai nafsu aku selepas 40 tahun. Selepas 40 tahun mujahadah lawan dengan nafsu. 40 tahun Imam Malik mujahadah lawan nafsu dia, baru nak boleh kontrol sehinggakan nafsu boleh ikut rentak dia sendiri. Sampai terah tu. Bermakna apa pun mesti kena ada ilmu, yang kedua kenalah amal ibadat. Kalau tak ada, tak boleh. Hanya macam kita lah, cakap saja, cakap dia tu deras, tapi masjid tak pernah nampak pun. Oh, kalau bab cakap menang kat dia. Bab hukum ni semua tanya dia boleh jawab, insya-Allah. Tapi hak lain tak ada. Contoh dia, ada orang rajin main semayang, rajin main ni, rajin semayang, tapi ilmu tak ada. Ada juga dia rajin, bagus sungguh, rajin main semayang, maybe semayang dia balik. Contohlah kan, ada orang macam tu.
Tetapi yang terbaik ialah menuntut ilmu dan melakukan amal ibadah. Kena seimbang. InsyaAllah barulah di situ adanya benteng pertahanan yang utama. Karena ilmu lah yang akan menjaga diri manusia. Amalan itulah yang akan membentuk manusia. Ilmu nak jaga, amalan itu membentuk kita. Okay nah? Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Jadi malam ni kita tahu dapat satu lah. Tak mau banyak. Kalau hal lain tak ingat pun tak apa. Yang penting malam ni baca surah Inna Anzalna fi Lailatul Qadr. Cukup. Tiap-tiap malam jangan tinggal. InsyaAllah Allah berikan keberkatannya yang kita tak nampak. Kalau saya nak ceritakan lagi Inna Anzalna fi Lailatul Qadr 3 sehingga 30 kelebihan. Subhanallah. Tapi ikut tak ada nak buat lah, banyak sangat nanti. Cara-cara amalan dan juga kelebihan dia. Cukup bagikan satu, kita boleh amal Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr pada malam ni insya-Allah, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf cukup, satu surah. Alhamdulillah. Walaupun dapat ilmu walaupun sikit, tapi kita beramal lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan diri ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورب زدنا علما ورب زدنا علما ورب زدنا علما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد Rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.